Ada tak sos kata Zafrul kata 2 trilion? Tak ada pula. Kemudian kita pergi semak lah. Kita pergi semak. Bila kita semak, ini as of March tahun ini, reserve tunai as of March tahun ini adalah 101.7 bilion USD. Kalau kali 4, kita ada lebih kurang 400 bilion ringgit je reserve kita by 2020. Reserve kita by 2020 ada lebih kurang 400 bilion ringgit. Kalau kita nak compare dengan Singapore, kalau kita tengok as of April 2020, April 2020 ni saya nak share. As of April 2020, as of April 2020, dia ada lebih kurang 772 bilion Sing dollar. Mana? Ni. Yang ni. 301 saya share ni lah. Dia ada 772 bilion Sing dollar atau lebih kurang 200 bilion USD, ataupun kalau kali dengan 4 dia ada 800 bilion ringgit. Saya kata kita tadi 100 bilion USD, kalau kali 4 400 bilion. Dia ada double reserve yang kita ada dengan penduduk dia 5 juta. Okay, tak apalah. Tapi mana datang 2 trilion tu? 2 trilion tu, kalau kita campurkan duit KWSP, kalau kita campurkan duit PNB, kalau kita campurkan duit Petronas, sampailah 2 trilion. Tapi itu bukan reserve. Itu bukan reserve. Duit KWSP tu, it's not considered as reserve. Itu duit hutang. It's debt. It's credit. Kenapa? The moment kita letak duit dalam KWSP, kerajaan pegang hold on trust. Umur 55 nanti dia kena keluar. Bila kita bagi kat dia duit tu, itu consider sebagai kerajaan berhutang dengan kita. Sebagaimana bank berhutang dengan kita kalau kita simpan duit dalam bank. Sebab apa? Satu hari nanti, nak kat tak nak, dia mesti bagi balik duit tu kat kita. So, tak boleh guna duit tu dalam keadaan untuk reserve. That's why kalau kita tengok Singapore hari ini, dalam bajet ini, dia dah keluarkan 50 bilion Sing dollar daripada reserve fund. Reserve fund untuk package rangsangan ekonomi yang hari ini. Total 50, bukan hari ini 50, tapi total dia dah keluarkan 50 bilion daripada reserve fund. Setakat saya cek, kita tak keluarkan lagi reserve fund kita. Okey. Kalau kita tak nak keluar, tak apa. So, persoalannya daripada mana datang duit tu? Duit 30 bilion yang kita keluarkan untuk package rangsangan ekonomi yang 2 tu, daripada mana? Kita tak berhutang. Kita tak keluarkan daripada reserve. So, duit tu datang daripada mana? Kita tak tahu. Oh, maksudnya baguslah negara kita ni, sebab kita tak berhutang, kita tak keluar daripada reserve, kita ada duit tu. Persoalannya daripada mana? Dia bukan datang daripada thin air, dia mesti datang daripada somewhere. Kita tak tahu unless benda tu dibentang di dalam parlimen. Dan parlimen tak berlangsung, macam mana kita nak tahu? Pembentangan itu tak ada. Pembentangan di dalam parlimen itu tak ada. Jadi bila pembentangan di dalam parlimen itu tak ada, tidak ada soal jawab, tidak ada perbahasan. Nak bentang bajet tambahan pun akhirnya kita pun tak tahu jumlah bajet tu cukup. Dan kalau kita ada parlimen, saya boleh tanya soalan ni. Saya boleh tanya soalan ini. Saya boleh tanyakan, minta YB tu, bukan saya lah tanya kan. Saya minta tolong YB yang kawan-kawan kita pergi tanyakan soalan ini. Pertama, 30 bilion tu datang daripada mana? Dia tap duit mana? Dia ambil daripada mana? Sebab apa kita nak kena tahu? Kalau you tap daripada satu sumber yang kita tak pasti akan dapat pulangan dia, takut nanti kita nak tampung balik sumber itu tak ada. Nombor 2, kenapa you tak guna reserve? Nombor 3, kenapa you tak nak berhutang? Nombor 4, kalau you berhutang kat mana? Benda-benda macam tu dia jadi persoalan. And kalau you all nak argue dengan saya dalam ni pun tak guna, because ini bukan parlimen. We can argue sampai esok pagi pun kita boleh argue. Namun persoalan ini tidak akan boleh dijawab melainkan kita bawa ke dalam parlimen. Oh, parlimen tak boleh bersidang. Singapura hari ini bentang bajet yang keempat, bajet tambahan yang keempat di dalam parlimen. Singapura. Bukan ambil Amerika, saya bukan ambil New Zealand, saya bukan ambil Canada, tak ambil UK pun. Saya ambil Singapura ni seberang seberang, nak kata laut pun bukan laut lah, seberang tu je. Naik jambatan sampai dekat Singapura tu, dia buat pembentangan bajet di dalam parlimen. Kenapa kita takut? Sebab kita takut ada undi tidak percaya. Sebab kita takut UMNO sendiri tak percaya.
UMNO sendiri tak percaya kepada Perikatan Nasional. UMNO sendiri tak percaya akan membawa benda ini menjadi suatu benda yang cacah merbah kan. UMNO sendiri kata dia tak selesa Azmin jadi Menteri Kanan. Kata Tajuddin, yang ni bulan Mac lah. Memanglah ini bulan Mac hari tu. This is bulan Mac hari tu. Dia tak selesa Azmin jadi Menteri Kanan. Sebab apa? Bila Azmin jadi Menteri Kanan, sekarang ni bila tak ada Perdana Menteri, Azmin akan jadi pemangku. Siapa pemangku Perdana Menteri sekarang kalau bukan Azmin? 2 minggu Perdana Menteri tak ada ni. Dia kena kuarantin. Dia tak positif COVID. Muhyiddin negatif COVID, cuma dia in contact dengan orang yang positif. Jadi secara prosedurnya dia kenalah kuarantin. Okey, tak apa, kita faham. Dia tak ada dalam office. Siapa pemangku dia? Azmin Ali. Kenapa Azmin Ali? Azmin Ali bersatu, Muhyiddin bersatu. Orang UMNO kat mana? Kat mana orang UMNO? Kat mana orang PAS? Orang PAS tak payahlah. Orang UMNO kat mana? Tak ada satu jawatan. Dia letaklah Menteri Kanan 2. Tak ada Azmin, barulah jadi Menteri Kanan 2. Menteri Kanan 2 naik. Kalau Menteri Kanan 2, kalau tak ada Azmin. Maksudnya Azmin ada keluar negara ke apa? Kalau dalam masa 2 minggu ni. So itulah dia keadaan yang kita ada, situasi yang kita ada sekarang ini. Okay, malam ni kita tak go terlalu depth sangat kan? Bukan apa, kita nak panaskan dulu. Saya nak bagi tahu, insya-Allah next week kita ada interview. Hari Khamis ni kita ada interview dengan AMK Kedah. Dia akan menceritakan tentang beberapa isu hari Khamis ni. Next week eksklusif, insya-Allah. Insya-Allah saya akan menemu ramah Dr. Mazli Malik. Kan? Menemu ramah Dr. Mazli Malik minggu hadapan. Panas. So kita nantikan minggu hadapan. Hari apa, pukul berapa, yang tu saya bagi tahu kemudian. Tapi kita akan interview, dan kita akan ada interview yang kedua dengan Claire Newcastle Brown, yang pusingan yang kedua. Hari tu walaon dah panas lah. Walaon dah panas. Kalau kita tengok, sangat panas. Panas dia tu sampai kat hari ni. Ini saya cerita apa yang berlaku pada tahun lepas. Pada tahun lepas, panas punya panas. Dia kata apa? Ini 2019 lah. Saya PAS tak bayar Claire, kita akan adu pada Allah. Oh, dia kata. Kan? Dia punya putar belit tu, saya lawak yang baca yang bawah ni. Dia kata, okey. Bila ditanya oleh wartawan. Okey, bila ditanya oleh wartawan, okey, malam ini kita buat solat hajat. Mereka yang percaya kita tak buat benda itu, kita serah pada Allah. Tindakan dah serah pada Allah, maksudnya dah terdedah lah sekarang. Beliau berkata, PAS menarik semula. Bila ditanya, kenapa PAS tarik semula saman yang terhadap Claire? Jadi, saya nak bagi tahu orang-orang walaon PAS ni, kenapa dia tak teruskan? Ada tak Hadi teruskan saman kepada Claire? Tak. Jawapannya tak. Dia dah tarik balik saman tersebut. Bila ditanya oleh wartawan, kenapa tarik balik saman tersebut? Tahu tak Hadi jawab apa? Kita dah didatangi pihak tertentu untuk tarik balik kes ni sebelum pilihan raya. Tapi kita tak maulah kerana kes ni berlaku masa pilihan raya. Kes ni pun kes politik. Dan apabila kita menang dari Terengganu dan Pertahanan Kelantan, kita dapat perintah negeri, dan kita juga jadi parti terbesar di Kedah dan di Pahang. Jadi kita sudah berjaya dari segi politik. Oleh sebab itu, kita dah berjaya dari segi ajaran politik, dan kita tarik baliklah kes ini. Bila saya baca ni, apa benda dia jawab ni sebenarnya? Orang tanya dia, kenapa tarik balik saman tu terhadap Claire? Dia kata, sebab pihak tertentu datang untuk tarik balik sebelum pilihan raya. Tetapi kita tak mahulah kerana kes ini berlaku masa pilihan raya. Maksudnya dia tak nak kes tu berlaku masa pilihan raya, jadi dia tarik balik. Kamu dah tahu pilihan raya akan berlaku, yang kamu pergi saman dia, kenapa? Lepas tu bila kamu tarik balik, kita tak teruskan saman sebab pilihan raya nak berlaku. Pilihan raya ni kita dah tahu akan berlaku. Sebelum kamu start saman tu, kita dah boleh anggarkan pilihan raya tu bila. Kenapa kamu tak balik? Sebab pilihan raya berlaku. Dan bila kita dah menang Terengganu dan Pertahanan Kelantan, kita dapat perintah negeri di Kedah dan juga di Pahang. Jadi kita dah berjaya dari segi politik. Apa kena-mengena perintah Kelantan, perintah Terengganu, menang besar di Kedah, menang besar di Pahang, kaitan dengan saman Claire Brown? Kamu tarik balik saman dengan Claire Brown. Itu jadi satu persoalan yang bagi saya agak membingungkan. Jawapan daripada seorang yang cakapnya putar belit. Kita tanya soalan lain, dia jawab soalan lain. Lalas dia kata, tak apa, kita akan buat solat hajat. Allah dah makbulkan.
Allah makbulkan Claire dalam interview saya itu, dia kata bahawa dia dapat terima 1.4 juta. Saya bagi tahu malam ini kos Claire, kos lawyer dia lebih daripada 1.4 juta. Claire tak ambil 1 sen pun. Dia minta cukup-cukup untuk bayar kos lawyer dia. Malah bukan setakat dia cukup-cukup bayar kos lawyer, dia kena tambah lagi duit. Alhamdulillah lah, dah ada orang derma pada dia, cukup untuk dia nak tambah duit lawyer dia. Kos bayar lawyer Claire saja lebih 1.4 juta. Kos saman dekat UK bukan murah. Sebab itu saya kata kos saman Hadi, anggaran lawyer Claire 2.5 juta pound sterling, 13 juta lebih anggaran. Sebab itu saya kata dia tak murah. So siapa kata, jadi 1.4 juta ni Claire, siapa yang bagi duit dekat Claire? Claire tunjuk siap lagi cek dia. Dia dapat duit, dia kata 1. Dia bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya nak boleh bayar lawyer 1.4 juta, lebih kurang 260,000 pound sterling. Dia bukan orang kaya. So macam dia boleh mampu bayar lawyer dia? Melainkan ada dapat bayaran.